dah. Baik, yang ni saja-saja je saya selak tadi sambil-sambil nak tunggu apa tu? 8.40 tadi saya baca-baca sikit. Yang ni adalah nama kitab ni adalah kitab Mughnil Labib. Kitab ni kitab lama ni. Dia punya penulis dia lebih kurang tahun 600 lebih, 700 lebih kat lah meninggal. Hijrah. Maknanya hampir 700 tahun dah lah buku ni. Yang ni ditulis oleh Imam Ibn Hisham. Imam Ibn Hisham ni dia tulis masa dia pergi Mekah. Jadi masa dia pergi Mekah tu, dia pasal bahasa Arab lah ni. Jadi masa dia pergi Mekah tu, dia duduk dekat atas Jabal Abi Qubais tu. Kemudian dia terfikir, kena ada tulis juga perbahasan mengenai bahasa. Lalu keluarlah kitab nama je Mughnil Labib. Mughnil Labib apa panjang? An Kutubil A'arib. Jadi apa fungsi buku ni? Buku ni menerangkan setiap huruf dekat dalam Quran yang ada. Ataupun dalam bahasa Arab lebih besar sikit. Jadi contoh dekat sini ada peserta tanya, iaitu huruf lam tau. Jadi dekat dalam ni lam ni. Ya panjang betul lam. Dia perbahasan dia panjang-panjang. Lamul mufradat. Mana lam? Lam ni. Panjang lah. Saya cari-cari tak jumpa pula. Okey, harful lam. Nampak tak? Kita tak nampak? Nampak. Okey. Saya sajalah buat dulu mukadimah. Al-lamul mufradah. Boleh? Lam secara single. Mufrad ni single lah. Lamul mufradah. Al-mufradatu. Baik, kenapa baca dari depan? Sudah. Tiba-tiba semua tidak mendapat idea ni. Dari depan ni kan dia salah satu daripada dia fa'il. Tak. Ataupun dia mubtada. Okey, lam kenapa baris depan? Lamu ni. Mubtada. Lam mubtada. Okey, kalau lam mubtada, cuba tengok terjemahan dia. Lam mufradah ni single. Single ni nak jadi apa? Lam Khobar. Mufradah. Khobar ke? Khabar? Cerita tentang lam. Khobar lah. Sudah. Baik, soalan ni nak baca baris? Depan juga. Okey, kalau baris depan dah betul lah, tapi kalau dia khabar salah. Mubtada tak boleh. Lamu tu dah mubtada dah. Al-mufradatu. Baik, mufradatu apa dah? Fa'il tak boleh, fa'il tak ada. Lam tu. Lam. Lam means isim. Agak-agak dia jadi apa dah mana? Lam. Setakat pengetahuan saya tu lah tu Ustaz. Mubtada dengan khabar je lah. Lam ni ejaan dia lam ni tau. Lam tu. Lam tu je. Lam al-mufradah, lam seketul maksud dia. Lam tu je. Jangan sebut lam alif ke, sebab lam pun kan boleh cakap ni kan lam juga. Lam yalid wa lam yulad. Ni lam tapi lam ni tak mufradah. Ustaz, kenapa tak nampak yang Ustaz tulis tu? Kenapa tak nampak Yang Ustaz tambah tadi. Nampak ya? Lam tu tulis warna hijau. Saya besarkan sikit. Nampak Ustaz? Tu. Okay. Nampak tak? Nampak. Tak nampak, kita kasih merah sikit. Boleh Ustaz, nampak. Yang ni maksud dia lam ejaan dia lam. Baik, sekarang ni kalaulah ejaan kan macam ba kan. Ba ejaan dia macam ni. Alif hamzah. Ba. Kalau dia tulis ba tu huruf ba tu. Ba seketul. Baik, masalahnya sekarang ni lam, ba, ta, ata'u. Dia sebut yang tu kan. Baik, kalimah ni laki ke perempuan? Mana Ustaz? Al-ba'u, at-ta'u. Tu. Huruf-huruf ni. Laki ke perempuan? Dia punya jantina. Laki. Salah, perempuan. Boleh?
Tak ada kau pun. Huruf-huruf ijaziah. Jadi sekarang ni masalahnya, kenapa al-mufradatu dia letak ni? Oh ya. Sebab dia adalah sifat kepada lam. Ni Perempuan. mubtada, ni sifat dia. Maknanya lam yang single. Maksud dia. Kalau sifat kita datang terjemahan apa itu? Yang. Ayo, okey dah. Itu maknanya Jadi buku ni menerangkan huruf lam dulu. Nak terang. Apa tu? Lam ni lam seketul. Maka lam seketul itu salah satu aqsamin. Macam tu. Kelas kita pernah belajar nombor tak? Belum. Belum? Tak ada. Nak try tak? Nak. Kita Nak. belajar sikit dah Okay, kita ambil sikit. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, ni dah penuh. Okey, buat pula. Baik, dia macam ni nombor dalam bahasa Arab. Antara benda yang susah kat dalam bahasa Arab adalah nombor. Dia bukan susah lah, dia pelik sikit. Boleh? Baik, nombor dalam bahasa Arab dia akan bermula daripada 3. Ui, besar betul 3. Okey. Okey. okey Ustaz. Okey. Kecil sikit lah. 3 sampai 10. Dia mula dengan 3 tau. Dia tak mula dengan 1, 2. Sana. Sebab kalau 1 macam seorang pelajar lelaki, dia panggil talib. 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 Kalau 2 macam mana? Talibaini. Ayo, dia akan tambah macam tu kalau bahasa Arab. Talibaini ataupun talibani kan. Ingat lagi tak? Talibaini. Perempuan Ustaz. Apa dah? Laki ke perempuan tu Ustaz? Ni pelajar lelaki. Oh. Kalau Ya, perempuan kan ada ta belakang, talibah. Jadi 1 dengan 2 dalam nombor tak masuk selalunya. 1 dengan 2 tak masuk. Talib murid. Seorang murid. Talib seorang murid ke murid lagi Ustaz? Seorang pelajar. Oh. Kalau murid bahasa Arab murid lah. Oh, kalau murid-murid juga. Murid tu bahasa Melayu, bahasa Arab tu. Tak apa beza dia murid dengan pelajar Ustaz? Kalau bahasa Arab? Murid ni maknanya orang Orang yang muda ya? berkehendak. Dia nak ilmu lah. Kalau tolib ni pelajar. Tolib ni orang yang meminta. Oh. Minta ilmu lah. Kita kat Malaysia, dekat sekolah rendah murid-murid. Orang-orang yang berkehendak. Dia nak ilmu lah. Yang ni orang yang memohon ilmu lah. Minta ilmu. Meminta. Baik, sekarang ni kita bukan nak bincang pasal orang yang minta ataupun tolib ni. Kita padam dulu. Okey. Sekarang ni kita nak belajar kaedah menulis nombor dalam bahasa Arab. Kita belajar 3 sampai 10 dulu. Baik, 3 sampai 10, dia ada satu kaedah dipanggil sebagai jamak kasrah. Kita tulis jim dan jim tu mesti baca baris bawah. Kasrah. Benda tak susah pun, cuma senang lupa. Baik, soalan dia macam ni. Apa kaedah dia ni? Kalau 3 sampai 10, lepas tu kan tulis dekat jim kasrah tu tulis X. Baik, dia cerita dia macam ni tau. Andai kata sebelum kita cerita pasal kita nak sebut apa tau, dia pasti kan mesti ada adat dengan ma'dud. Dalam bahasa Arab, bilangan dipanggil sebagai adat. Adadun. Adadun ni, dan dia punya yang kena bilang tu nama dia ma'dud. Contoh saya cakap kan, saya ada 4 batang pen.
Maka 4 adat pen ma'dud. 4 ada dun. 4 tu adat dia, bilangan dia. Ma'dud tu yang kena bilang tu. Pen tu lah. Sampai tak? Ya. Ke macam kabur-kabur je? Dekat dalam gym ni, okey. Adat dengan ma'dud ni dia sangat penting tu. Kalau nombor saja kita sebut 10, dia tak ada masalah apa-apa. Dia bila kita kata 10 ekor semut. Masa tu ada susah. Masa tu kena pakai kaedah ni. Sampai tak? Okey, contoh kita kata kan. Rumah apa bahasa Arab? Baik. Okey, rumah baik. Uish, dia turun ke bawah lah. Rumah baitun. Okey, jamak rumah apa? Kena tahu jib jamak tu. Buyut. Okey, jamak kepada rumah adalah buyut. Buyut. Okey, yang tu salah satu kita kena nak sebut pasal benda, something nombor dengan benda. First kali benda tu kita kena tahu jamak dengan mufrad. Boleh? Baik, sekarang ni baik ni laki ke perempuan? Perempuan. Wan. Perempuan. Tina pula tak dapat cap. Lelaki. Laki boleh? Laki. Kalau perempuan ta tu ta bulat tu. Tak marbutah. Ta marbutah. Yang ni ta apa ni? Tak mabsutah. Tak tanduk kabau. Maftuhah ke apa? Maftuhah. Mabsutah pun ada kata mabsut. Tak tersenyum macam-macam ta lah orang panggil. Okey. Sekarang ni kita nak kata 3 buah rumah. Boleh? Baik, 3 apa bahasa Arab? Salah. Baik, disebabkan rumah ni masa dia mufrad ni, dia laki ke perempuan tadi? Perempuan. Okey, maka nombor kena perempuan. Nombor. Perempuan. Tak. Apa pula? Baik tadi laki ke perempuan? Kita Baik bincang. lelaki. Laki. Nombor kena perempuan. Baik, nombor 3 perempuan apa? Kalau 3 salah sah, kalau perempuan? Salah satu. Salah satu. Tambah ta belakang. Boleh? Lepas tu ambil jamak kepada dia tu. 3 buah. Salah satu buyut. Okey. Jangan tanwinkan nombor tu sebab dia bersandar. Salah satu buyutin. Dia mesti baris bawah. Tu yang gunanya jim tu. Jim tu adalah jamak dan jamak tu mesti kasrah. Yang kat tengah-tengah ni, yang ni. Tu fungsi dia. Kalau 3 sampai 10, lepas tu dia kena X, kena lawan. Nombor dengan benda tu mesti berbeza, laki perempuan. Dia tak boleh laki dengan laki, tak boleh. Oh, tak boleh. Dia kena berpasangan lah kalau macam tu. Lelaki perempuan. Untuk 3 sampai 10 je. Macam tak sampai ke? Macam sampai? Tak sampai, Ustaz. Tak sampai. Okey. Tu yang orang kata jangan main nombor. Susah. Oh. Susah nak terangkan nombor. Baik, contoh macam ni. Okey. Kita nak kata apa lagi ya? Kereta lah, kereta. Kereta bahasa Arab apa? Sayyarah. Sayyarah. Okey. Azizan dah banyak vocab. Okey, sayyarah mufrad. Ni seketul, satu kereta. Baik. Kalau banyak kereta apa? Sayyaratun. Dia kena tambah alif ta. Sayyarat. Macam muslimah, muslimat. Dia macam tu. Kereta. Car. Lebih kurang lah. Kenapa baris depan tu Ustaz? Salah satu. Mungkin mubtada ke. Tengok kalau ada huruf jar. Min salah sati daripada 3 buah rumah tu. Sayyarat. Ni jadi perempuan. Apa dia? Sayyarah tu perempuan ke Ustaz? Sayyarah. Okey. Sekarang ni masa nak tengok perempuan jangan tengok time jamak tau. Tengok time mufrad. Okey, kereta laki ke perempuan? Perempuan.
Okey. Sekarang ni kita nak kata 4 buah kereta. Kita nak kata saya ada 4 buah kereta. Contoh macam tu. Maka saya kena pakai kalimah saya ada apa bahasa Arab? Khamsat. Ana. Uridu. Bukan. Eh? Kita selalu belajar Zorof dulu. Tambah ya je. Apa dia? Saya. Kalau nak kata saya ada duit, saya ada soalan. Macam nak cakap? Indi soal. Ayuh, pakai indi. Indi. Boleh? Indi, 4 apa bahasa Arab? 4. Okey, arba'ah. Sekarang ni Arba'ah. Salah. kereta ni laki ke perempuan? Perempuan. Perempuan. Kereta perempuan. Jadi nombor kena Lelaki. nombor kena lelaki. Lelaki. Maka arba'u. Arba'ah. Arba'ah. Lepas tu pakai jamak kepada kereta tu. Sayyarah. Sayyarat. Tu. Macam tu. Maknanya indi Saya. arba'u sayyaratin. Gitu. I pun ya juga ya Ustaz. Apa dia? Dia berbaris di bawah tu selepas nombor tu sebab MI juga lah ya. Dia MI. MI stand for apa tu? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Okay. Alhamdulillah. Baik, arba'u kenapa baris depan? Siapa dapat jawab, kita akan bagi dia secawan Nescafe. Apa dia? Mubtada. Mubtada. Boleh? Khabar mana khabar? Sayyarat. Cerita tentang tu. Ya. Saya ada. Mubtada dia nampak, khabar pula hilang. Indi lah. Apa dia? Khabar. Tentang kereta. Satu. Tu je lah. Khabar mana khabar? Soalan. Indi. Saya. Indi mumtaz, Indi. khabar muqaddam. Boleh? Aha. Asal dia 4 buah kereta ada dengan aku, maknanya di sisi aku lah. Jadi nak cerita kereta 4 tu, dan macam tu lah cerita maksud dia. Macam susah ke macam senang? Susah. Susah ke? Nombor. Jadi tak apalah, tak payah belajar nombor. Macam tu je lah, sampai 10 macam tu. Jadi kita kena ingat nombor yang first lah. Baik, kita ambil contoh dalam Quran. Allah kata apa? Allazi khalaqa sab'a Samawati. Baik, kita ambil contoh dalam Quran. Contoh dalam Quran dalam bab dalam surah Al-Mulk. Rasanya semua dah baca surah Al-Mulk kan? Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a. Di situ nombor. Tadi allazi sab'a MB ya. Sab'a samawati tibaqa. Okey. Baik, sab'a berapa itu? 7. Okey, sab'a adalah 7. 7 samawat itu apa dia? Langit. Langit. Okey. Baik. Jamak ke mufrad samawat? Jamak. Sama. Kalau mufrad dia apa? Sama. Okey, kita dah tahu dah mufrad dia. Baik, sama laki perempuan? Laki. Perempuan. Sudah. Laki. Samawat. Samawat. Kena tengok mufrad ni Ikhwan. kan? Samawat. Benda yang ada alif hamzah belakang semuanya gegel. Boleh? Bukan. Betul lah. Jadi ni gegel ke apa boy? Gegel lah. Gagal. Okey, maka dia perempuan lah. Baik, disebabkan benda yang kita nak sebutkan nombor tu adalah perempuan, maka nombor kena apa? Lelaki. Ayuh, maka 7 kat sini adalah lelaki. Lelaki. Dan dia pakai jamak dia dan di baris bawah. Selalunya baris bawah tu tanwin. Apa dia? Apa tanda sama tu lelaki Ustaz? Apa tanda dia lelaki? Dia macam ni, bukan semua perkataan lelaki kecuali kalau ada tanda perempuan.
Okey. Okey, soalan dia apa tanda perempuan? Tak. Marbutah. Marbutah. Lepas tu yang belakang dia ada ta. Lepas tu yang belakang dia ada alif kecil. Dia tambah ya, lepas tu ada alif kecil. Tu perempuan tu. Salwa. Apa lagi? Betul ada Hamzah Mustashfa. Ustaz. Yang ada Apa? alif Hamzah. Alif Hamzah Okay. tadi. Ataupun belakang dia ada alif hamzah. Sama al-ulama semua tu. Sahra, hamra, tu semuanya. Ni tiga ni tanda perempuan yang famous lah. Perkataan tu perempuan. Al-ulama pun lelaki. Perempuan. Tapi dia jadi perempuan, dia jadi lelaki boleh lah. Perkataan je lah. Sebab dia dah Perkataan orang tu lah kan. Perempuan. Kalau orang tu tengoklah warna dia lelaki perempuan. Ada je nama orang ada belakang dia. Macam Mustafa. Sayyidinil Mursalin. Mustafa ada alif kecil. Lelaki perempuan. Lelaki. Lelaki. Kalau nampak warna berjambang, takkan perempuan. Laki ni dia sorok macam mana pun dia akan nampak kelakian dia tu kan. Baik, jadi dekat dalam kitab tadi tu dia kata Mughni Labib tu, jadi dia kata kat sini, cuba tengok ni perempuan ni. Salah satu aqsamin, maka jadi macam tu. Maka aqsam ni jamak kepada qismun. Qismun ni bahagian. Jadi qismun ni laki ke perempuan? Lelaki. Yalah, dia lelaki. Maka nombor perempuan. Kemudian dia tukarkan kepada jamak dia dan jamak dia mesti baca baris bawah. Selalunya tanwin lah baris bawah tu. Boleh? Jadi untuk 3 sampai 10 kaedah dia macam tu. Pergilah sampai ke Jordan ke, Libya ke, memang kaedah nombor dia macam tu. Walaupun orang tu cakap bahasa Basak. Aizin talata kutub, dia kata yang tu. Dia sebut 3, dia sebut kutub, dia tak sebut kitab. Dia sebut jamak kepada kutub. Saya pun tak tahu otak dia orang macam mana laju boleh terfikir salah sah 3. Kalau kita nak bercakap dia akan jadi kena fikir tu kan. Ni aku nak beli 3 buku, okey buku 3 lah perempuan. Okey, salah satu kutub. Lambat sikit. Arab ni saya kata macam mana otak dia orang pelik. Jadi sekarang ni kalau lam dekat dalam bahasa Arab, dia terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, dia berfungsi amilatun. Amilah ni maknanya berfungsi. Lil jarri. Dia berfungsi seperti huruf jar. Memang huruf jar lah, li tu. Ingat ke tak huruf jar? Okey. Wa amilatun, dan dia berfungsi sebagai huruf yang menjazamkan. Lil jazam. Baik, huruf yang menjazamkan ni huruf jazam lah. Dalam kad kita muka surat 3 tu ada. Ada lam seketul tu, ada tak? Macam mata kail tu. Jazam fi'il mudhari'. Menjazamkan fi'il mudhari'. Ada lam seketul. Dia terjemah hendaklah. Dan ada dekat juga lam yang ghairu amilatin. Dia adalah tak ada fungsi apa-apa. Makna je lah. Walaisa fil qismati an takuna amilatun, dan tiadalah dia kata kat situ laisa fil qismati, di dalam bahagian-bahagian tersebut ataupun satu bahagian tersebut an takuna amilatun. Amilatan, bukan amilatun. Lin nasbi. Yang membaris atas kan tak ada. Membaris bawah dan membaris mati kan ada. Tapi membaris atas kan dia kata enggak ada. Boleh. Tapi ada khilaf pula orang Kufi, boleh. Jadi dekat dalam bahasa Arab kita akan, kalau fiqh kita akan khilaf antara pendapat mazhab Syafi'i, Hanafi kan. Kalau dekat dalam bahasa Arab kita akan nampak pendapat yang khilaf adalah Kufi dan juga Basri. Orang-orang Basrah dan orang-orang Kufah. Jadi kita dah mula belajar bahasa Arab ni. Kita kena dengar-dengar sikit lah macam tu. Nama-nama ni. Oh, dia daripada Kufi ni orang Kufah. Asal nama dia Kufah. Kat Iraq sana tu. Ataupun yang ni adalah orang Basrah.
Orang Basrah pun orang Iraq kat. Dua tempat ni dulu adalah tempat ulama bahasa Arab keluar. Memang power lah dua tempat. Tempat rujukan lah. Dia bukan Mekah, bukan ni, dia kat Kufah. Sebab ulama semua duduk kat situ yang mengkaji bahasa Arab semua duduk kat situ. Baik, sekarang kufiyin wa sayati fal amilatu lil jarrin maksurah. Jadi dekat dalam ni saya nak bagi pendedahan sedikitlah. Boleh? Wa iza qila ya laka ya li, semua ni dia kata baik sekarang ni wa ujiba wa minal arabi. Sekejap saya besar sikit tak nampak. Baik. Wa minal arabi may yaftahul lam, maka lam tu baca pada atas. Mana ni pen? Okay, lam tu dalam lekat dalam alal fi'li wa yaqra wa ma kana Allahu li la yu'adzibahum walam. Okey, dia kata kat sini, ni point dia. Walamul jar. Tu. Ada tak? Nampak tak? Kabur Ustaz. Kabur. Dah nampak. Nampak tak? Okey. Okey. Dan lam dekat dalam huruf jar tu, yang li tu. Yu'azibahum. Bukan. Yang ni yang tu atas tu bab lain. Yang ni dia nak bahas bab baru. Dan dalam huruf lam yang dalam huruf jar li tu ataupun la, Allahumma ghfir lahu, alhamdulillahi, macam tu. Ada berapa makna sebenarnya lam tu? Ada 12 makna. Bukan isna wa ashrun. Ada 22 makna. Bukan 12, 22. Macam kita kan terjemah kadang-kadang milik, bagi, kerana, untuk. Kan lam tu ada 4 dah kita belajar. Sebenarnya ada 22 makna yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hisham. Yang pertama adalah al-istihqaq. Yang ni nombor 1. Jadi saya nak dedahkan sikit je lah. Yang kedua ikhtisas. Bawah ni. Yang ni ikhtisas. Jadi kita kena faham huruf jar dalam bahasa Quran memang banyak. Satu. Lam kat dalam huruf jar tu makna dia banyak yang tersirat. Dalam Al-Quran tu ada 22. Contohnya macam nombor 2 ikhtisas ni kan. Maksud dia apa? Dikhaskan. Lam tu maknanya dikhaskan. Contohnya dia kata al-jannatu, dia kata tu. Al-jannatu. Jannah mana apa? Surga. Okey. Syurga itu untuk, kalau kita terjemahkan, untuk orang-orang yang untuk orang-orang yang beriman. Tapi sebenarnya lam kat situ bukan untuk, tetapi dikhaskan untuk. Yang nombor 1 tadi Ustaz. Istihqaq ni, istihqaq ni maknanya hak. Bukan hak. Hak HK. Hak cipta terpelihara. Lam tu menunjukkan hak Allah. Contohnya dekat dalam ni dia kata li kat sini. Allah. Pasal dia jatuh ke bawah tu. Okey, contohnya dia kata istihqaq tadi hak tu alhamdulillahi. Segala puji adalah hak Allah. Kepunyaan Allah.